Betul, macam Dennis cakap tadi, pendedahan. Kadang tu ada yang nak tolong tapi cara pula yang tak betul kan. Cara tak tahu, betul. Betul, Yang dia tarik tongkat macam anjing tu kan. Tu aku boleh aku. Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap Bukan Kongsi Gelap. Hari ni kita ada Koyak Podcast. Jadi aku nak memperkenalkan kita punya geng yang pertama. Kita ada Kacang Ite. Assalamualaikum dan selamat malam guys semua. Aduh Kacang, aku dah Okey, suruh kau duduk tengah, kau tak nak duduk tengah. Okey, seterusnya kita ada Lokman Bulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Kacang. Malam bodoh. Okay. sorry Cang. Aku Alright. tak nampak. Malu buta kan. Tak tahu malam siang. Yang seterusnya kita ada Aci Pinky. Halo, salam. Hello, Assalamualaikum. Salam. Salam. Sibuk lah kacang ni. Yang seterusnya kita ada Danish Denggi. Hola guys. Oh, Hola-holi. Dah hola. Huli-huli. kondenser mikrofon kena letak kat hidung tu. Alright. So kita sebenarnya aku rasa dah lama kan, aku rasa 2 minggu kot kita tak buat podcast. So kali ni kita nak buat Lama-lama. podcast lah kan. Mm-mm. Sebelum ni kita ada Kacang juga kan, dengan topik bodoh. Lepas tu ada Amir, ya. tapi Sebab tu kali ni Dennis lah ganti Amir kan. Ah. So sebenarnya Kacang dia ada bagi tajuk tau kat kita kan. Dia suruh kita buat topik ni. Sebab dia kata dia dah lama dah tak solat. Betul ke Kacang? Jumaat lebih. Oh, solat Jumaat. Betul. Solat Jumaat saja. Oh, solat. Tak setuju, Oh. anda sila komen di bawah kalau nampak tajuk ni. Okey, teruskan. So, tak ada. Memang kita nak buat topik ni lah kan. Dan kita juga akan sentuh sikit topik iaitu tempat yang tak berapa nak accessible dengan OKU Pelihatan dengan tempat yang accessible lah dengan OKU Pelihatan. So, masing-masing ada pendapat sendiri. Tapi kita nak start dulu dengan topik Kacang ni. Kenapa Kacang? Kenapa kau cakap pasal solat Jumaat ni? Kenapa kau nak cakap pasal solat Jumaat? Cuba kau cerita sikit, Cang. Solat Jumaat ni ialah umat Islam kan. Okay, Assalamualaikum. Solat Waalaikumsalam. Apa dia awal dah buat dah. Okay, Kacang kau kiri sikit, Cang. Kau pergi ke kiri sikit. Gitu, Cang. Okay, Cang. Start dulu. Kacang. lampu ni tak lampu pula ni. Pula. Memang. Kenapa dia gelap pula? Nampak tak tu? Okay, so solat Jumaat ni, aku rasa Kacang cuba nak sentuhkan pasal dia dah lama dah tak solat Jumaat kan. Aku rasa ramai juga yang dah lama tak solat Jumaat lah kan. So, tapi aku sebenarnya tak berapa nak jelas kan apa benda yang cuba disampaikan oleh Kacang kan. Mungkin Kacang ada benda yang dia nak sampaikan sambil kita menunggu Kacang pasal apa. Okay, Cang. Kau boleh sambung, Cang? Dengan salam tadi. Assalamualaikum. Ada. Okay. Tadi ada main tu tak lampu. Oh. Haram jadah tu. Oi. Ya, bang. Okay, teruskan. Okey. Okey, sekarang ni kan pandemik COVID-19. So umat Islam susah lah nak pergi solat Jumaat. Tapi memang masjid buka untuk pada yang ni lah, masjid punya JK semua dah kan. Itulah rakyat semua pun dah meluah bila nak solat Jumaat. Bila nak solat Jumaat sudah sebulan lebih. Kalau kita nak nak tahulah. Macam tu. So kita berapa lama kita nak tunggu sampai bila umat Islam ni dapat pergi ke solat Jumaat yang rakyat beragama Islam.
Tapi kalau kau rasa dengan keadaan kita yang sekarang ni wajar ke tidak? Ke memang sepatutnya semua memang kena pergi? Boleh apa Ya, Ha? wajar. Wajar. Lagipun solat Jumaat ni ialah kalau kita tidur pun tak ni sangat kan. Tapi walaupun penuh COVID-19 ni ni dia memanglah setengah orang dia cabar tak lagi takutkan berjangkit sampai bila kita nak bertahan walaupun pandemik COVID ni masih berterusan kan. Dan sampai bila kalau kita nak nak duduk di rumah je kan. Sedangkan masjid memang sedangkan kita nak solat Jumaat pun tak lepas buat masa sekarang ni. So iyalah saya tengok macam negara-negara lain pun solat Jumaat pun memang dia orang dibenarkan. Tapi kenapa negara macam negara contoh kita lah kan. Untuk rakyat pun macam tak dibenarkan solat Jumaat. Cang, kau pergi ke kiri sikit, Cang. Alright, apa negara yang lain yang dibenarkan solat Jumaat tu negara mana, Cang? Cuba kau share sikit lah kan. Dubai, okay, Dubai, aku tahu Dubai dah ada 80% rakyat dia orang dah vaksin. Lagi? Arab Saudi ada. Arab Saudi rasanya. Okay, yang tu je lah. Macam Palestin. Palestin. Palestin yang dekat mana? Di Palestin banyak tempat kalau nak tahu. Palestin. Dia negara Palestin lah senang kita sebut. Yalah, aku nak tahu dekat mana tu. Gaza. Macam tempat macam apa nama tempat apa entah masjid dia lah. Betul lah, kalau sesiapa yang sedang mendengar ataupun melihat podcast ni, kalau ada fakta yang salah tu tolonglah kecam ya. Patut memang kalau nak kecam-kecam, tapi memang kita sebagai umat Islam pun memang perlu pun untuk solat Jumaat. Sampai bila kita nak menunggu COVID ni bila nak habis? Sedangkan negara lain pun COVID pun ada tapi solat Jumaat masih berjalankan dia. Tapi negara kita ni tak berjalankan. Ada siapa yang lain yang nak bagi pendapat ke? Mungkin Lokman nak bagi pendapat? Itulah aku rasa Jang, mungkin sebab negara lain dah banyak yang vaksin kot. Yes. Jadi adalah pelepasan kan. Aku rasa aku nak bagi tahu ada cerita aja dekat lorong depan rumah aku ni 3 orang meninggal. Okey, 3 orang meninggal akibat melanggar SOP, semayang ikut dan tanpa ada jarak, tanpa ada SOP. 3 meninggal. Okey, ni kat depan lorong rumah aku ni. Surau depan rumah aku ni. Lepas tu kat Jitra minggu lepas 15 orang meninggal akibat melanggar SOP pergi masjid ikut dan. Sedangkan dia orang dah cakap jangan lebih sekian, tapi dia orang langgar dan 15 meninggal. Kau boleh tengok berita dekat taman Kedah. Taman apa dekat Alostak. Taman Masuri tak silap aku. 15 tau. Dan 15 tu bawa ke whole family masing-masing. Makin macam pandemik macam dia membawa makin jangkit-jangkit lah kalau kita ni. Yelah betul lah memang pendop. Apa mah? Jangan nak sangat nah, tak betul sangat. Jangan nak keluk. Dia semayang Jumaat ni memanglah Cang, betul lah tu kan. Tapi macam Omai kata tadi lah, negara lain mungkin dah ramai yang vaksin kan. Kita punya berapa persen lah dah divaksin? Tahu lah, aku pun tak kena vaksin. Hari tu yang kita dengar 4 juta kan, 4 juta yang baru. Kita punya rakyat Malaysia maybe ada dalam 30 juta. 35 juta. So maybe itu yang 3 juta dah dos kedua. So maksudnya dalam 10% lah kan. 1% lebih lah. 1%, 10. 10. 10. Come on man, matematik. Sekarang ni sekarang ni penyambut umur 50 kan? Yang berumur, maksud kau warga emas ke? Ya. Sekarang ni yang berumur yang terima vaksin. Kalau kita nak tanya pasal vaksin, kita nak tanya kepada orang yang lebih arif, iaitu Encik Danish. Okay, Danish. Siapa dengan aku? Wah, aku nak tambah lagi, aku lupa. Dekat kampung kau pun ada 4 orang meninggal. Cluster surau kak.
sekali untuk imam. Alhamdulillah. Tadi aku dengar Kacang cakap tadi cik, dia bisik-bisik. Mahang tak dengar, dia cakap, alah tak kena corona pun ramai kat yang mati. Dia cakap macam tu lah. Tahu kalau aku silap dengar ke apa. Kau tak boleh duduk kan? Iman? Tapi sebenarnya aku rasa ini pendapat aku lah. Kalau kita tahu corona tu ada kat luar sana kan, maybe tempat kita tu zon merah kan, tapi kita still pergi ke tempat yang kita pergi ke gathering Aku tak cakap kita pergi ke surau, okay, ke masjid ke, tapi kita pergi ke gathering, maksudnya risiko tu lebih tinggi kat situ kan. Yes. Dan risiko tu bukannya dapat kat kita seorang tau. Bukan risiko ni dapat kita seorang, tapi kita dapat dekat orang yang ada dekat dalam rumah kita. Contoh macam kalau kau Kacang kan, kalau kau nak pergi ke surau, contoh tempat kau merah, kau nak pergi ke masjid, kau solat Jumaat, and then kau balik ke rumah kau, kena kat mak kau, and then mak kau kena COVID, and then aku faham dengan kau ada mak kau seorang je kan. Apa yang kau rasa kalau kena mak kau seorang, mak kau kena COVID tu, and mak kau tak kena vaksin? So aku rasa ramai yang nak elak benda tu sebenarnya. Ramai yang mufti-mufti fikir benda tu sebenarnya. Ya, macam kalau kau seorang je yang tak ada, yang mati pun dia tak ada memberikan, sebab dia masalah merebak. Betul. Kalau kau mati tak ada masalah sangat pun. Kalau kau seorang je. Lupa punya soalan memang bodoh. Hang belajar tu kan. Soalan ni tak anak haram ni. Sebenarnya satu lah, aku bukan apa lah, sebab dengan kerajaan sekarang, bukan kerajaan lah, ambil dengan situasi sekarang punya politik. Kalau let's say rumah ibadat ni dah boleh dibuka, maksudnya kalau masjid dan surau dah boleh dibuka, aku rasa tempat lain, rumah ibadat agama yang lain pun mesti boleh dibuka juga. Confirm lah dok. Sebab aku rasa yang sekarang ni kita nak jaga sensitivity, kononnya nak jaga sensitivity agama lain lah, walaupun agama kita tak terbela. So itu daripada pendapat aku lah. Okay. Mungkin itu aku rasa Kacang okay kan, kau dah rasa kau dah faham kenapa solat Jumaat tak dibenarkan ketika lockdown sekarang ke macam mana? Oh dah tahu dah. Tapi Tak puas hati ke? Tak puas hati ke? tak puas hati lagi ke? Aman. Dia aman. Kau buat apa tengok kat phone tu? Aku nak tengok aku mute ke tak? Tak buat apa tak ya, jangan risau, kita orang dengar. Tak lah, kita orang dengar soal kalau Okay. lagu ni. Okay, so kita nak pergi ke tajuk yang seterusnya. Kalau ada yang lagi nak tambah pasal solat Jumaat ni, ada ke yang nak tambah? Kacang? Ada kot. Alright, so tapi yang penting Palestin ya, Israel. diam dulu aku nak jawab ni. Tapi yang penting yang penting kalau solat Jumaat ni kita orang kena bersabarlah, tak kisahlah macam kerja ke apa, nak pergi mana, nak pergi gereja ke untuk solat ke apa, kena bersabarlah untuk umat rakyat Malaysia. Apa ni? Cuba. maksud kau kita kena bersabar dengan keadaan sekarang ni lah kan. Ya, Jaga SOP. Yes. Aku rasa sekarang ni zaman COVID-19 ni zaman cancel last minute lah. Everything boleh kena cancel lah. Kan? Macam Kacang tadi, Nak kau tak cancel ada tak nak cancel, dia tak jadi nak join podcast ni. Kan? Nyamuk lah itulah. apa. Sebabkan dia tak boleh Tapi- main Jumaat. Itu Fendi. Tapi Nak sembahyang Jumaat esok. dia tak boleh sembahyang Jumaat. Jangan tak sembahyang Zuhur pula, Jang. solat. Itu Ya, rumah. Dia tak solat sebulan lebih tadi. Solat Jumaat mas. Solat Jumaat. Solat di waktu tu tak solat. Itu tanggungjawab Mana- Islam. Kira je hari Jumaat memang kau tak solat ah. Solat mas. Itu kita nak pergi solat Jumaat, dia tak solat. Kita nak isi Jumaat. Kenapa? Zuhur dia tak solat. Bodoh. Kan berjamaah. Alright, okay. So, kita nak pergi ke tajuk seterusnya, which is tempat yang kau rasa accessible, tempat yang kau rasa surprisingly accessible dengan tempat yang kau rasa tak accessible. Okay, so ada dua tempat lah. Satu accessible, satu tak accessible. Okay, kita akan pergi dulu dengan tempat yang accessible. So, kiranya masing-masing akan bagilah satu tempat yang accessible dengan yang tak. So, aku akan bagi tempat yang pertama untuk accessible. So, yang lain akan bagilah. Kan, aku ada satu je. Ada banyak lah, tapi aku akan bagi satu, which is dekat Perak. Ada tempat tu nama dia UTC Ipoh. Aku tak pasti tempat lain macam mana UTC doang, tapi UTC Ipoh aku boleh cakap surprisingly tempat tu memang accessible lah. Okay, nak ikutkan Ipoh ni bukannya banyak sangat pun orang buta, dia sedang-sedang lah kan. So nak ikutkan dalam tempat tu dia ada track tile and everything yang memang very accessible lah.
kau akan rasa selamat lah, sebab dia punya traktor dia memang ada dekat setiap laluan tu. So memang macam mana nak cakap, bila aku pergi tu, sebab aku pergi ke UTC tu, aku rasa aku tak ingat aku pergi seorang ataupun aku rasa aku pergi dengan Zul tu, dengan Zul Lutut. Betul. Zul Lutut. So memang aku Siap. bila aku pergi dengan Zul, lepas tu aku dah boleh pergi seorang, sebab tempat tu aku rasa mudah sebenarnya kau nak pergi seorang. Aku rasa sebab dah ada traktor, kau tak perlu risau pun untuk kau jatuh tangga, sebab situ memang ada tangga. Okay, tapi tangga dia tak curam, tangga yang agak landai jugalah kan. So dengan ada traktor everything, aku rasa memang selamat lah, sebab situ tempat UTC ni contoh macam ada bank, tempat-tempat kau nak mungkin kau nak bayar bil ke apa ke, itu tempat UTC Tempat lah. tu okey lah untuk orang buta. Yes, betul. Aku rasa yang ikutkan lift pun ada kan, tapi aku tak nak masuk lift lah kan. Walaupun aku rasa Dan mungkin lift pun ada traktor. tak ada lah. Mampus. Ada. Menuju ke lift lah. Mungkin ada braille lah dalam lift tu, cuma aku tak masuk lagi sebab aku bukannya power pun braille. Yang nak tekan-tekan lah, mampus lagi. Tekan loceng. Raba lagi. So itulah, aku rasa UTC tu adalah tempat yang aku rasa surprisingly kat Ipoh, nak ikutkan dekat tempat aku lupa nama dia, Aman Jaya punya Aman Jaya punya station bus. Aku lupa nama tempat dia sekarang sebenarnya. Terminal Aman Jaya kot. Ataupun Terminal Meru sekarang dah tukar nama. So Terminal Meru station bus tu pun nak ikutkan dia tak apa nak accessible sangat sebenarnya. So itu dia aku punya tempat yang aku rasa accessible. Okay, aku agak terkejut juga dengan Ipoh. Nak ikutkan satu pusat pemulihan dekat Ipoh tu pun tak apa nak accessible. Yelah tahulah kat mana kan. So itu tempat aku punya pilihan lah, tempat pertama. So aku nak pergi dulu ke Kacang lah. Orang lalu. Kau suka nak pas-pas kat orang? Kau lah. Tak. Lalu. Tak apa, aku faham Kacang agak slow. So aku bagi kat Roman lah. Roman lu. Aku rasa tahu bunyi macam klise sangat tu. Aku rasa dekat Brickfield aku. Mak jawapan sama aku. Aduh. Wah, itu jawapan yang agak kat mana tempat dia. Sebab tu cikgu boleh kan banyak lah traktor tu kan. Boleh senang lah nak jalan apa semua kan. Dia dari segi kemudahan apa semua pun, untuk pergi bank apa semua kan. Bila dah sampai dekat bank customer service iya ke? Tapi ya pekerja bank tu dia dah faham lah kan. Kalau nak pergi ATM tu dia tolong tekankan apa semua. Kalau nak berurusan dekat kaunter dia tolong ambilkan nombor apa semua. Tapi aku rasa satu lah dekat tempat Brickfield tu, aku tak pasti sekarang lagi tak gerai-gerai kat tepi tu diorang buka sangat rapat pun dengan traktor. Kau ada perasan tak gerai-gerai kedai makan? Kedai makan apa ke tak pasti lah. Ada kan? Yang tepi. Dia yang dekat Bukan Cina tu. Yes. Cina. Betul. Siap ada payung semua kan? Ui, berapa Yang letak kali kursi meja makan semua kat situ. Nak lintas ke Old Town tu kan. Aku rasa dekat dengan 7-Eleven pun ada agak kot. Ada. Tu nasi lemak Abang Zul. Tapi aku rasa Abang Zul ni Zul Abang Lutut. Zul Aswad. Bukan Zul punya abang. Bukan abang. Nama dia Zul, Abang Zul. Tapi payung dia agak rendah tu. Aku pernah langgar tu. Serius. Aku setakat ni alhamdulillah, mungkin kau panjang sangat tu. Tak pasti kenapa. Mungkin waktu tu Apa dia yang panjang? terendahkan payung kot. Ketinggian, maksudku tinggi lah. Yalah. 3 jari. Agak panjang. Itu lebar. Tiga jari. Apa nama? Itu lebar. Paredo. Okay. So tak Man, aku rasa memang briefing, memang aku rasa KL ada briefing tu obviously lah, memang tu tempat sebab kata aku pernah dengar seorang orang buta ni cakap Republic of Blind lah tempat. Memang situ semua community blind boleh katakan berkumpul kat situ. Betul. Banyak persatuan orang buta pun bersepah kat situ. Yes. Tapi yang aku rasa agak fucked up sikit kan, kereta kat situ laju gak tu nak ikut kan.
Kereta, bas. itulah. Boleh tahan. Wih, Betul. susah. Aku yang nampak sikit ni pun rasa seram je nak lintas jalan. Yang pakai tongkat yang totally blind, lambat saya lintas jalan. Apa? Okay. Yelah sebab dia tak nampak kan, jadi dia tak tahu kelajuan kereta tu. Dia yang nampak sikit ni boleh nampak kereta tu bergerak laju kan. Macam kacang. Kacang tak apa, Kacang dia pun boleh laju lari. Dia lagi laju sama. daripada kereta lah, Man. Dia lagi laju daripada kereta. Tahu-tahu dah dapat nombor lah. Laju betul. Sebab bukan apa, kat jalan tu ada traffic light kan. Dan kalau traffic light hijau, aku rasa kereta tu akan kejar tau traffic light tu. So kalau ada yang bernasib malang, Itulah. Tapi setakat ni rasanya Alhamdulillah kot kan. Kat Brickfield tu rasanya macam tak ada lagi kemalangan kot. Jarang lah kes accident nombor tu dia langgar. Itulah. Itulah. Satu lagi dia punya traffic light tu kan dia ada bunyi kan. Jadi senang lah nak tahu bila dah hijau. Bukannya ada orang guna traffic light tu sangat. Ada yang tak guna traffic light tu pun. Dia main lintas lah. Waktu tak aku nak pergi ke daripada Berahim tu nak pergi 7-Eleven. Aku rasa yang blind tahu lah kan. Rahim. Kata mana boleh nak tunggu traffic light, nak boleh rokok kot. Betul. Tapi bagi aku kalau dekat Brickfield tu dekat nak lintas ke tu kat Old Town tu. Ya. Kan daripada Kedai Ibrahim tu kan. Kedai Ibrahim straight tu. Tepi tu kalau korang perasan ada tebing. Aku pernah jatuh tu. Tebing belah kiri tu. Dia menurun laluan kedai sebab tinggi kat gila. Jalan macam ni. Tak lagi satu kedai-kedai tu kursi ikut dan dia siap. Malam ada tu. Malam. Tengah jalan kadang. Jalan. Ingat kan dah betul laluan tu. Corner terlebih corner. Kau boom. Jatuh siap aku. Aku dengan Fendi tak silap tu. Lepas tu dua-dua gelak siap. Kau apa hal tu jatuh? Asal kau tarik aku? Padahal dua-dua jatuh. Itulah aku dulu pernah kat jalan dengan Fendi, aku pegang Fendi. Tapi nasib baik aku tak pegang kuat sangat. Jadi dia jatuh seorang lah. Dia aku selamat. Tempat yang sama lah. Kuat. Aku tak ingat mana. Tapi dekat Brickfield lah. Aku pegang bahu dia, laju pula jalan. Tiba-tiba aku rasa kat tangan aku dah hilang. Jadi aku rasa nasib baiklah aku tak pegang dia kuat sangat. Aku tak dengan aku sekali boleh tergolek kat situ kot. Aku rasa tempat yang Acik masukkan tu, depan Old Town tu ada jalan traktor tu kan. Dia sebelum kau lintas jalan tu. Sebelum kau yang ada asap-asap pun, bau dia orang bakar-bakar benda dah. Kedai Cina tu. Ada goreng pisang tengah hari tu. Yes. Kalau kau belok ke kiri kan nak straight ke Lido apa semua tu. Ya betul. Dekat corner tu lah. Corner tu dia orang pacak meja ikut dan kursi sana sini. Gila dia situ. Tapi aku nak ikutkan diorang mesti tahu kan tempat situ tempat ni kan. Tempat apa nama tempat tapi blind. Tapi tu blind. Tahu mungkin. Dia nampak Acik macam okey. Kalau aku kadang tu bila dia nampak aku macam nak tersasar, nak terlanggar ke apa, dia kadang dia tolong bawa lintas ke apa kan. Kalau tak pun dia bagi tahulah kanan sikit macam tu. Mana kau tahu kalau blind juga yang bawa kau. Itu aku tak tahu lah. Jatuh dua-dua lah. Kadang blind suka dengki orang blind. Tak ada. Mana ada. Tu yang letak ais dalam seluar. Alright, so itu dia tempat yang Lokman rasa sebaik aku nombor 2 dah lepas bagi aku. Tu lah. Aku rasa kau dah rembat Acik punya. So sekarang ni kita nak pergi ke Acik pula. So Kacang kau get ready baik kau fikir apa benda. Ni Kacang tengah fikir kat mana sebut. Padahal dia dah tahu dah tadi jawapan dia kat mana. So Acik apa tempat? Kalau aku aku bagi aku whole KL kot. Satu KL sebab aku lagi general. Dia siapa lagi semua macam mana? Man dah bantai aku balas semua pula. Padam ke kau Kacang? Ambil whole Malaysia lah ni. Tak adalah, maksud aku KL ni kan dia ada LRT, dia ada monorail, apa benda mudah kan pergerakan nak sana sini apa tu. Lagi satu aku lebih kepada traffic light yang ada bunyi yang boleh tekan tet tu. Tu macam bunyi kai reverse je.
Sebab bila kau ada traffic light tu, kau nak pergerakan nak lintas-lintas tu senang tu. Kat belah-belah tempat aku ni, aku rasa tak ada lagi yang boleh tekan dan berbunyi macam tu. So kau nak lintas tu pun, kau tak nampak kan. Betul. Jadi pergerakan kau sangkut lah. Bagi aku lah. Ya. Betul lah. Aku pun Kalau kalau kat Perak pun memang tak ada kat tu traffic light yang berbunyi tu. Aku rasa lah. Setakat aku pernah pergi. aku rasa kat KL mudah gila lah sebab kau boleh naik monorail, kau boleh explore sendiri lah dengan mudah tau. Betul. Kau turun monorail tu pun dah ada tactile apa semua. Kau nak lintas jalan pun ada yang traffic light boleh tekan tu. Ada bunyi, ada inilah orang panggil apa, zebra cross yang benda tu lah tu kan. Belah-belah tempat aku tak ada tu. Mungkin Tu aku ada rasa tempat tapi aku tak ada. tapi tak ada yang jenis rakyat tu kena buat benda tu. tapi mungkin tak ada yang jenis tekan tu. Tekan dekat button kat tiang. Dia Itu selalu penting. yang tekan tu ada cuma tak bunyi lah. Macam seingat aku Yes. dekat kat banyak tempat dah ada yang jenis tekan tu cuma tak bunyi lah. Punya. So, Ya, naik, kalau korang nak tahu kan lagu, tahu tak lagu Bad Guy yang Billie Eilish? Bad Oh. guy. I'm a bad Yang banyak guy. tattoo perempuan tu Bukan. Perempuan tu ada satu budak tu ada tattoo. Israel kan? Bad Guy. Lagu tu punya beat tu sebenarnya dia ambil daripada bunyi traffic light punya pejalan kaki. Tu abang dia ambil beat tu, ambil bunyi daripada traffic light dekat Australia. Bunyi traffic light pejalan kaki dia ambil dan dia ni lah. Dia remix lah, dia mix, aku tak tahu lah macam mana proses dia kan. So itu lah saja nak beritahu kan. Fakta. Fakta menarik. Fakta menarik. Macam Amir So itu lah. Aku memang setuju memang KL pun aku tak tahu kenapa KL je yang kebanyakan tempat kat KL yang very accessible untuk blind kan, dan ramai pula orang blind kena pergi ke KL kalau nak rasa diri nak rasa hidup ini yang accessible kan. Padahal naik nak kan berdikari. yes, padahal Rasa boleh jalan atas kaki sendiri lah turun KL. naik kan ibu negeri kan. Ibu negeri pun kena agak tu aku rasa lah. Kalau bukan kawasan negeri-negeri yang lain tapi at least ibu negeri kan. Contoh macam Alostar kan. Alostar tu memang tak accessible langsung. Betul tu. Serius. Betul. Aku hampa KL ni sebab kau boleh gerak tu dengan mudah tau. Kalau macam tak ada sini Grab je semua kan. Lain negeri ni. So bila kau dah sampai Grab tu kadang dia letak kau ikut dan je. Itu satu. Yang kedua bila sampai Grab kau nak kena cari kereta lah apalah, kadang pemandu yang tak faham kau ni tak nampak lah apa benda kan. Kalau monorail lah kau dah tahu dah. Point di situ je. Kau nak pergi mana situ je. Sampai pun situ je. So mudah lah. Betul lah masa. Yes. So senang lah. Bagi aku lah. So untuk yang audience yang dengar ni, kita orang pun memang cakap based on kita punya pengalaman. Kita orang pun bukannya banyak berjalan pun kan. So apa benda yang kita orang lalui, inilah benda yang kita orang cerita. So kalau kita orang hidup lebih lama mungkin banyak lah kan benda yang kita orang boleh sampaikan. So aku pun seronok lah dapat dengar pengalaman daripada korang semua kan. Macam aku tak banyak pengalaman sangat kan. Korang yang lebih dulu. Jalan satu gas jam. Jalan satu gas jam. Tahi dia. Pergi mana-mana tempat tu. Haram tu. Dia saja hidup dia ni. Sebelum kita nak pergi ke kacang, kita pergi dulu lah ke Danish, right? Jadi aku tahu banyak dia nak pantai ni. Oh itu lah. Tapi ni tempat yang accessible lah ni. Tempat accessible dulu. Yang accessible ni aku macam Acik cakap whole KL tapi aku ambil sikit lah. Aku ambil TBS lah. TBS dia punya tahap accessible lah aku kata boleh kata kan. Sebab bila kau masuk menjejakkan kaki masuk langkah dekat TBS tu akan ada orang tanya. Dia nak pergi mana? Beli tiket ke nak pergi sini ke? Dia akan tanya. So dia akan assist kau daripada mula sampailah kau naik bas. Betul tu. Aku tambah sikit. Nak naik ETS ETS dekat KL pun lain tu. Kalau kau nak naik kat tempat lain. Kau dah sampai depan gate nak naik kereta api tu, automatic dia punya stewardess tu datang, nak pergi mana, train berapa, minta tiket, dia bawa engkau sampai kau duduk tu. Kalau dekat SP, pengalaman aku SP dengan Ipoh,
Kau kena explore sendiri tu. Jatuh tangga kau jatuh lah. Kau salah lift salah. Salah escalator salah lah. Betul. Gila tu. Jatuh gaun lah. Betul. Itu gaun. Itu gaun. Betul. Aku Gaun rasa merah. dia aku tak faham kenapa staff yang dekat KL je yang buat macam tu, tapi staff dekat tempat lain tak buat. Aku rasa dia benda- macam aku, dah diajar ke apa aku tak tahu lah kan. Mungkin diorang Aku tak pernah ada dah turun Ipoh ETS dulu. Aku turun dia mencari-cari jugalah kan nak mana jalan keluar. Lalai passenger yang naik sekali dengan aku tu tolong bawa. Dia punya staff kat situ buat dia. Aku ada satu pengalaman tau aku dengan ni lah dulu warden kita orang lah, warden aku Pak An, Lokman, Mirul. Mama lah kita orang panggil dia Mama tapi dia dah arwah. Ada sekali tu dia nak tolong aku tau. Okay, nak minta tolong pramugari pekerja dia orang tu tak ada, staff dia orang tu. So Mama tu lah yang tunjuk aku masuk sekali, tunjuk okay seat ni. Dan kau bayangkan train tu tutup dan arwah Mama ni terlekat sekali kat dalam tu. terlekat maksud kau masuk sekali lah. Termasuk sekali. Tak sempat keluar. Tak sempat keluar. Tapi staff dia tak ada seorang pun kat situ. Pelik gila tu. So in the end apa yang jadi? Apa yang jadi pada arwah mama? Arwah mama turun dekat mana entah. Batu Betul dia Gajah. terpaksa beli tiket. Aku tak ingat dia turun mana. Dia terpaksa beli tiket dan patah balik lah. Kebayangkan. Yang dekat KL dulu aku pernah naik kan. Kalau ikutkan seat aku mungkin belakang-belakang macam ni, macam lebih kurang jauh daripada pintu kan. Lepas tu dia punya staff kat situ tahu dia check dekat tiket tu apa semua, ada seat yang depan ni dekat yang pintu kosong. Dia just bagi aku duduk kat situ. Tak jadi pergi duduk dekat aku punya seat yang aku tiket dekat tiket aku tu lah. Selalu aku dapat macam tu. Selalu. Dia akan tengok kalau seat kau 10 sekali pun dia akan bagi kau tetap duduk kat depan. Biasanya lah. Aku pernah kena marah tu, salah seat. Aku tentu SP lah, SP nak ke KL, aku staff tak ada situ, aku odong je lah, lantar jalan-jalan lah, duduk ikut dan duduk. Tiba-tiba ada dia punya owner seat tu betul mai kat aku, ni tempat saya ni. Okay, dia membebel panggil staff apa semua tu. Aku cakap saya OKU. Saya tak nampak kan, saya cari staff tak ada nak tolong saya letak dekat kursi saya tu. Bayangkan satu train kat situ. Perempuan tau ni, perempuan India. Kuat gila suara dia. Malu siap aku. Kenapa kau cakap perempuan India? Aku nak cakap yang dia cakap banyak tu. Memang perempuan India memang. Bukan racist Ni lelaki India pun mengaku benda ni. Betul lah. Sama lah tu. Lepas tu dia kata this is my seat lah. Dia speaking kat aku siap. This is my seat. Why kenapa duduk sini apa semua. Kau punya tiket lain, kursi kau lain. Kenapa ambil tempat aku? Dia bebel lah. Kecoh kat satu gerabak tu. Staff dia datang, explain dekat staff dia, saya ni OKU, saya tak tahu saya kat mana ni, A ke B ke C ke D ke. Lepas tu dia tengok, dia bawa aku duduk tempat asal. Tapi kat situ pengajaran ni, dia orang kena ada lah seorang kat situ jaga, betul tak? Nak tanya ke, minta tolong ke apa ke. Macam kalau dekat yang ETS punya kan, nak naik daripada kan sebelum kau naik tu kan dia check tiket apa semua kan. Dia orang daripada situ lagi dia orang dah bawa kau turun lift apa semua. KL macam tu. KL macam tu, aku mengaku tu. KL kau masuk je nak tunjuk tiket tu, dia tengok tiket kau ni mungkin ada tulis OKU ke apa, aku tak tahulah. Automatik dia akan bawa. Betul. Kalau dia tak boleh masuk pun dia panggil staff lain member dia tolong bawa apa semua. Bagus lah. Betul. Tapi to be honest, KL Central punya servis tak macam TBS lah kan, Dinesh kan. Cuba kau sambung balik Dinesh. Sambung. Aku baru nak ambil KL Central. Sorry ni potong ni. Kisah dikuasai oleh Acik ini. Okay, ni sama ni TBS. Dia hilang lah nak cakap apa tadi. Tapi TBS orang sampai so di antara tempat yang mudah juga untuk berjalan, sebab kat situ kan ada dua, sama ada kau nak naik
bas ataupun bila kau dah balik daripada naik bas tu, kau nak naik balik nak pergi KTM ataupun kau nak pergi dekat tengah-tengah dekat main lobby tu pun semua ada tactile yang bawa kau terus ke sana. Dan Betul. kalau kau tak biasa pun insya-Allah akan ada orang datang dan akan bertanya lah. Itu je kita nak. Saya bukan kita nak macam siannya orang ni kan, nak saya bagi duit ke apa. Tak nak, aku tak nak duit kau, tolong bawa aku sampai ke situ dah cukup dah. Betul. Dan polis bantuan kat situ kan banyak sebenarnya. Kalau kau dah keluar Ya, daripada area TBS tu kan. Dia orang pelik lah. Alhamdulillah ada orang pandang. Yes. Dan traktor pun memang bawa menuju straight pergi ke kaunter kau nak beli tiket tau sebenarnya. Tiket OKU tau. betul. Bukannya kaunter. Lepas tu kalau kalau kita tak tahu nak turun mana, staff dia tolong bawa kita buat turun bawah TBS. Dah cakap tadi macam dia ni dah cakap tadi macam. Yeah. Tak silap kat situ ada kaunter pertanyaan kan? Kau nak pergi mana? Ada. Sebenarnya kalau kau pergi kat kaunter tiket OKU tu pun kalau kau minta ada orang betul bawa tak? Dia orang akan panggil lah seorang staff yang akan bawakan kau. Betul. Ya. Biasanya aku buat macam tu lah. Yes. So mungkin kalau staff tu yang ada banyak free time, mungkin kau boleh ajak dia orang pergi nak isap okok jap, boleh tak teman lah. Mungkin boleh. Aku isap okok je lah. Tapi minta pergi tandas atau mau beli makanan tu pernah. Ya betul, dia orang akan offer lah. Makanan aku tak pernah. Tahap macam tu tau. So aku pernah sebab macam aku dekat TBS, aku kalau aku nak balik kan daripada KL nak balik kampung, aku tak pergi beli dekat kaunter, aku selalu pakai online Lepas tu jadi aku pergi kaunter tu kira macam nak tebus tiket lah kan. Lepas tu daripada kaunter tu dia orang tolong bawa lah sampai bawah, dah check apa sebelum turun escalator tu kan. Dah check tiket apa semua. Lepas tu dia bawa sampai tempat duduk bawah tunggu. Lepas tu dia dah bagi tahu dekat staff-staff kat bawah, budak ni nak pergi sekian-sekian tempat nanti kalau bas dia dah sampai kau tolong bawa dia. Maknanya aku tunggu je lah kat seat tu. Bila bas dah sampai, yang staff bawah tu pula tolong bawa aku masuk dalam bas, bagi tahu seat mana-mana sekian tempat duduk tu. Mana kira senang lah, mudah lah. Mana boleh sampai kalau dekat KL. Kalau sampai ke tempat kau, macam mana bantuan dia? Sampai selalunya depends pada driver kan. Macam mana? Depends pada driver juga kan. Tak tahu sebab aku selalu dalam bas tu tidur. Bila sampai tu aku turun, dah ada adik-beradik aku semua dah standby kat pintu. Yang sampai tangkap ni. Dia sebenarnya depends kepada driver bus juga lah. Kalau driver bus tu nak bawa turun kau ke tidak, sama ada dia ingat atau tak kan. Ada certain company bus yang diorang memang agak mesra OKU dan ada yang tak berapa nak mesra lah kan. Kalau apa yang aku tahu bus kalau kat Perak ini bus Arwana itu memang very polite dengan mesra OKU lah. Memang very polite mesra OKU. Memang mesra dengan OKU lah. Even nak pergi tandas pun brother tu siap nak pergi tandas ke boleh bawa ni. Lepas tu aku dengan abang aku tau. Tapi tuan tolak dia punya offer dia orang. Tu tengok company bus, ada company bus yang macam bodoh sikit. Tapi banyak. Okay. Aku pernah di Perak itu aku turun Manjung. Aku masa tu yelah dah tak tahu tempat mana kan, sampai yelah setiap kali berhenti tu pula dia tak bagi tahu. Dah sampai mana kan. Dah sampai aku pun dah confused lah. Ni dah sampai mana. Lepas tu aku tak ingat aku ada tanya tak driver bus tu macam mana. Sebab masa tu dia orang stop untuk makan aku dah risau takut terlepas kan. Lepas tu aku berdiri lah sepanjang duk cari driver bus, duk panggil-panggil tak ada orang kan. Lepas tu bila dah siap settle semua, aku tanya driver bus tu, aku tanya dia dah sampai Manjung belum? Dia cakap belum lagi, 1 lagi lepas ni Manjung. Lepas tu bukan. Aku tanya masa tu dah sampai Manjung. Ni dah sampai Manjung ni. Maknanya kalau aku tak tanya time tu, memang tak mana-mana aku pergi masa tu. Jadi dia handy tak lah. dia tak bagi tahu langsung. Sebab lepas Manjung tu lumut, so tak ada masalah pun lah. Tapi waktu semua turun tu, orang-orang sebelah kau takkan tak cakap kot kan? Jom nak pergi makan ke, bawa pergi tandas ke? Tak ada. Lagipun masa tu aku order yang ni single seat punya.
Oh. Tapi Pun yang seberang sana tu ada brother tu seorang nak turun, aku tak ingat nak turun mana, tapi memang dia dah terlepas lah. Nak ipoh kot. tak, waktu kau naik bas tu ada beritahu kat driver tak? Misalnya apa nak turun Manjung ni, kalau sampai tolong bawa saya. Ada, dah tunjuk tiket apa semua. Aku tak adalah beritahu tolong bawa semua kan. Masa tu bapak aku tolong hantar kan. Dah tak dekat seat tu apa semua. Lepas tu bapak aku bagi tahulah okay you apa semua kan. Dia okey. Ya kan je lah masa tu kan. Tapi bila sampai ke Manjung tu tak adalah benda-benda dia nak tolong panggil ke nak announce ke dah sampai mana kan. Tu kebetulan nasib baik aku terjaga sebab masa tu aku booking tiket malam. Jadi sampai dalam pukul 5 macam tu lah, 5 lebih. Aku terjaga dalam pukul 5 lebih tu. Lepas tu aku tanya driver, nasib baik aku terjaga, kalau aku pun tidur memang bye-bye sampai ke Lumut kan. Dah lah pasal aku turun dah lah awal pagi memang tak ada orang langsung. Aku tak tahu aku ada kat mana nak pergi cari tempat duduk ke apa. Nak minta tolong orang pun tak ada masa tu. Yalah aku main redah je lah. Duk ketuk-ketuk tongkat, jumpa kat tempat duduk, seat kat situ. Raba-raba ada kosong duduk lah. Pagi-pagi. Waktu tu bateri kau tinggal berapa persen? Masa tu dalam 6% kot. Sebab malam tu memang aku dah off kan. Masuk-masuk bas je, aku ingatkan bas yang boleh charge kat dalam tu. Sekali tak ada. Lepas tu masuk-masuk je dah tinggal 19. Mati aku macam ni nak tunggu. Dah lah boring kan, nak tidur apa semua. Ingat boleh kat layan-layan lagu ke apa kan. Sekali tak ada. Duk termenung aku. Lepas tu aku matikan phone. Bila aku buka baki tu ada 6% lagi. Ngam-ngam pula. Masa tu aku nak pergi rumah Mirul. Ngam-ngam Mirul call. Jadi dah borak cakap dengan Mirul sampai apa semua, Mirul datang ambil. Okey lah kat situ. Tapi itulah dari segi accessibility. Accessible tu dia tak sangat lah. Dari segi dia punya driver pun apa semua, perkhidmatan dia, apa waktu servis. Kalau nak ikutkan, kalau dekat atas TBS tu yang okey tau. Tapi bila dah keluar TBS tu dah memang kau dengan syarikat company bus tu, apa-apa kau dengan syarikat company bus tu. Tapi dekat TBS tu insyaAllah memang terjaga. Tandas pun agak okey sebenarnya. Betul. Cuma kalau nak ikutkan dia punya platform dia lah, tempat nak masuk platform tu memang banyak kan. And then kau kena ikut dia punya nombor diorang, sebab diorang punya section berbeza-beza. Aku pun pernah Lorong Ranger kan, try nak pergi seorang-seorang tengok signboard. Memang pening saya nak ikut signboard. Platform diorang dah banyak kan. So tapi TBS memang well done lah kan, Danish kan, diorang punya staff. Betul. So kita nak pergi seterusnya ke kacang. Kacang. Okay. Kacang. Short and simple kacang. Mana aku dah ambil dah. Tak boleh. Tu simple sangat tu main cakap macam tu. Macam mana? Dia uraian. Raya lah tu. Ambil lah Mara ke Mara ke. Tak, stadium macam stadium mana yang kau rasa paling accessible lah? Kau punya lain sikit lah stadium kan. Stadium siap. Stadium yang lawan Thailand tu ada. Okay. Bukit Jalil accessible lah. Sebab apa kau kata Bukit Jalil? Bukit Jalil. Dia pun tak tahu kat situ ke? Dia pun tak tahu. Siapa yang? Aku tak tahu. Okay, ni dekat nak menghala ke jalan Tu Sambatan. Tak. Nak pergi ke Sogo. Nak pergi ke Sogo. Accessible ke? Benda. Ada accessible tu. Nak pergi ke Sogo tu. Masalah mana accessible? So nak pergi Sogo. Accessible. Letak jalan semua tu. Naik Grab ke? Mana saya accessible? Kau bagi tahu sikit. Tahu tak apa aku pun. Aku yang jaga KL pun tahu siap. Tunggu depan McD. Mana Cang? Aku fikir sampai sekarang. Tempat accessible lah. Mana Cang? Cuba fikir dulu. Fikir Cang. KLIA dia? KLIA. KLIA belum tak ada orang cakap lagi. Kacang orang tak cakap ke KLIA.
Kenapa Kacang kau cakap KLIA Cang? Otak kau accessible Cang, KLIA. Kau nak pergi tandas pun susah situ. Mampuslah. Kacang ni selalu pergi KLIA lah naik flight kan. Yeah. Aku tak pernah tu. Merasa Dia selalu wakil negara. Oh lah. Kacang selalu pergi Sabah tu. So Kacang nampaknya Kacang tak ada idea untuk apa tempat yang paling accessible, tapi tak apa. aku rasa ni kot Kacang rasa kat masjid lah. Kat masjid senang kan. Betul. Lepas tu dia nak pergi solat Jumaat tu. Kat mana? Masjid mana? Masjid Brickfield? Masjid negara. Oh lah. Dia punya test semua tinggi Zat. Tu lah KLIA Masjid Negara. Masjid negara dekat mana Kacang? Jaya. Sorry? Cyberjaya. Putrajaya. Putrajaya. Aku rasa itu Masjid Putrajaya kan. Tu lah. Masjid negara dekat Putrajaya ke? Aku pun tak tahu. Aku tak rasa macam Putrajaya. Itu Masjid Putrajaya kan kat Putrajaya. Masjid besi. Tak apa, untuk Kacang aku akan confirmkan. Masjid negara. Kalau salah tolong kecam kat bawah ramai-ramai. Dekat Pintu dengan ni tak berjemaah. Masjid yang ada eskalator turun bawah tu ke? Yang Al-Hijrah. Pejabat Al-Hijrah. Aku tak silap aku. So, Ingat. tapi kenapa kau pernah pergi Masjid negara tak Kacang? Pernah. Tapi tak ingat Tapi memang dia punya tempat memang ni Tapi kalau kita minta pertolongan orang pun senang nak pergi ke tandas ke apa, dia tunjuk untuk orang buta ke apa. Dia tak ada tektal kat situ. Dia biarlah. Sebab tu semua benda yang kita dah cakap tadi. Jadi benda tu je lah pun dia boleh ulang balik. Ada ayat Kau nak ngaku tak ada ayat. Kalau dekat sini Masjid Negara sebenarnya minta maaf ya Kacang, terletak di kawasan strategik pusat bandaraya Kuala Lumpur. Okay. So lokasi ni dekat Jalan Perdana Kuala Lumpur. Gemai petik. So bukan kat Putrajaya lah Kacang. Nasib baik tak ada. Okay, masjid lain aja. Masjid lain je. Mungkin kau pergi tu Masjid Putrajaya kot. Kau pergi. Putrajaya. Jaya. Kau nampak sangat kau tak ada modal ni sebenarnya. Tapi tak apa. Kau nanti kau beritahu. Kau je lah jadi modal malam ni. Jalan yang kau rasa tempat yang kau rasa tak accessible lah Cang Okay. So aku akan pergi terusnya ke tempat yang tak accessible yang aku rasa tak accessible. Like biar pelik lah, bagi aku pelik nampak tak accessible. Tempat yang aku boleh katakan tempat ni tempat pusat pemulihan orang buta kat Penang. Okay, aku boleh petik nama je. Aku rasa diorang pun boleh setuju dengan aku. Takkan diorang nak salahkan aku. So ini bukannya aku nak bagi tu tempat tu tak bagus orang buta ke tak. Tapi bagi tempat aku nak pergi situ aku agak susah lah. Nak accessible even aku ni low vision. Tempat tu St. Nicholas Home lah. Okay. Tempat tu nak ikutkan kat situ tempat tu. Kacang selalu pergi sana. Nampak Aduman. Tak ada model celaka anak haram. Sabar Cang, sabar. Okay, so tempat kat situ. Tempat tu nak ikutkan dekat gereja kat situ. Dia orang depan gereja tu ada longkang lah sebenarnya. Laluan ke situ. So dia tebing. Bila kau jalan kaki tu tebing ke bawah and then longkang and then baru jalan tar lah. So dan tak ada trektal tau kat situ. Kalau siapa yang pernah pergi tahulah situ tak ada trektal. So kalau nak peluang nak jatuh ke longkang tu agak tinggi. Okay. So aku rasa macam tak ada trektal lah kat situ. Aku kurang pasti. So bayangkan ni pusat pemulihan orang buta. Okay. And then tak ada memang longkang memang tak tutup. And then tangga diorang pun agak curam. And then tebing tu lah. Aku rasa longkang tu lah memang agak bahaya. Kalau kaki kau masuk kat situ dah 1 OKU dah kau kena. Macam Zul lah. Macam Zul lain lutut. So aku nak pergi kat tempat situ memang first time aku pergi tu memang aku memang jalan perlahan gila lah. Takut gila masuk longkang sebenarnya. Tapi yang bagusnya tempat yang selain daripada depan church tu ada juga tempat lain yang ada penghadang lah kiri kanan. Penghadang railway lah. So tapi aku tak rasa railway tu membantu sangat lah pun. Kalau kau maybe kau jalan dengan begitu laju mungkin kaki kau boleh masuk lah. Cuma badan kau tak masuk lah. So itu St. Nicholas Home lah kan. Sebab aku rasa korang tak nak pergi St. Nicholas. So mungkin tak ada banyak benda kau nak sembang kat sini. Betul lah. So tu lah aku agak
pelik jugalah kenapa St. Nicholas tu dia tak accessible untuk orang buta kan. Cuma tapi kat tempat luar St. Nicholas tu memang dia ada tactile. So, itu agak bagus lah. Itulah kekurangan St. Nicholas aku rasa. Kalau orang yang dah biasa dengan St. Nicholas tu takkan jatuh ke longkang lah. Tapi mungkin orang buta yang baru masuk, diorang agak terkejut lah. Kenapa ada longkang yang tak ditutup. Ini minit ke berapa Pak? Sekarang ni minit yang ke 50. Kenapa? Okey. Tak ada apa. Sekejap lagi aku bagi tahu. Tak ada apa. Aku tak ada modal untuk buat tak accessible ni. Aku tahu. Rasa macam dah cakap tadi tu. Dah cakap semua. KLIA. Okay, kita nak pergi seterusnya. Asal kau cakap? Sekejap. Alright. Boleh mula lah. Apa ni? Okay, kita nak pergi seterusnya ke tempat yang tak accessible oleh Kacang. Mungkin Kacang boleh share sikit. Kenapa Kacang? Kau pernah pergi KLIA? Sebab saya pernah pergi. Sebab tu saya tahu. Kenapa kau Tadi kau cakap accessible. Ramai tadi cakap tak ada ayat. asal kenapa kau kata accessible tak? Tadi accessible. Ya accessible kau betik KLIA. Kau nak jawab ni. Masjid negara. Tak apalah Ni cakap. aku nak jawab ni. Apa dia Apa cakap? dia? Ni aku nak jawab ke kau nak jawab? Dah marah balik. Okay. Okay, tak apa Cang. Cakap Cang marah. Okay, cakap. Okay, sila. Kita marah. Dia tak accessible lah. Contohlah anda kata kalau kita beli tiket online ke apa ke, kalau kita nak pergi ke kaunter tu tak tahulah. And then kaunter tu Luqman ni sekarang. Diam Lah betul. Kenapa? Okay. Ke kaunter Teruskan lah. kuanter. Okey, teruskan. Ke tempat pertanyaan tiket lah. So kalau kita nak pergi untuk orang buta memang susah lah. And then kalau orang B1 lah, kalau anda kata nak pergi seorang-seorang memang tak lepas lah untuk pergi ke KLIA. Lagipun tempat tu memang terlalu padat lah. Untuk macam contoh kalau lagi ke kaunter ke apa ke, macam dia punya Dia pergi hantar orang man. Aku dah faham dah dia pergi hantar orang. Dia pergi hantar orang. Patutlah. umrah. Sorry. Tak ada Cang. Kau beli tiket pergi umrah mana ada pergi kat kaunter Cang. Semua online Ini Cang. pendapat aku. Pendapat. Mana bukan cerita betul lah ni. Cerita rekaan je lah. Pendapat je lah. Betul tak ada macam. Haram tu ada nak sulit. Yang Tak tengok kau serius ingat Cang saja mengusik. Aduh. okay. Kalau kita contohlah kalau kita B1 nak pergi pakai tongkat memang susah lah nak pergi ke kaunter tu. Lagipun dia banyak tempat-tempat dia. Contoh kalau nak pergi ke kaunter ke tempat lain, macam contoh nak pergi ke makan pun tempat lain juga. Dia macam bangunan lain-lain. Dia map ni. Ada banyak ke bangunan dalam KLIA tu? Satu. Ada dua. Dia macam ni kan contoh nak pergi tempat penerbangan. Kat kaunter tu memang situ saja. Macam contoh nak pergi ke tempat makanan pun kita memang bangunan sama tapi kena patah balik. Tapi kita tak tahu lah arahnya mana bertentangan. Situ tak ada tactile lah Cang. Tak ada. Tapi kalau kau minta asisten kat situ, tolong bantu saya tak nampak. Aku lah ada beberapa B1 katanya. Ada tapi tak banyak Yelah kau nak sampai berapa puluh nak escort kau seorang. Kau nak bawa sampai 10 orang kan? Nak 4 orang. Ya, kau nak sampai 4 orang bawa kau seorang. Kau seorang pun dah Security cukup tu pening. pun dah boleh bawa kau Cang pergi kat kaunter. Dan kat kaunter tu pun kau dah boleh minta tolong semua benda dah. Dia orang ada lah. Dia orang punya tu sendiri macam TBS tu. Kaunter pertanyaan tu. Okay Cang, ni KLIA mana Cang? KLIA mana? KLIA Selangor ke Perak? KLIA kat mana? KLIA kat mana? KLIA 2. KLIA 2. Kau tak boleh nak kencing Cang. KLIA 2 lah. Tu naik apa? Naik emas lah? Tak ada lah. Kita jalan-jalan. Kau jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau jalan kan kau sembang kaunter lah beli tiket lah Cang. Cakap je lah kau nak pergi hantar orang balik Sabah Cang kan senang.
Tapi nak ikut Kacang, kalau kau pergi daripada KL Central nak pergi KLIA, berapa kau punya tiket naik train? Naik bas. Oh, kau naik bas berapa ringgit? 6 Kau bayar untuk diri kau je lah. sekali lah. 12. Alright, so itu dia Kacang dengan dia punya KLIA yang tak berapa nak accessible katanya. Mungkin kalau dia salah korang boleh kecam lah. Okay, KLIA 2. Okay, Kecam, sorry. ini kacang banyak-banyak sikit. Kecam lah. Saya tak kisah. Saya memang suka dikecam. So ini ini daripada pendapat Kacang. So masing-masing ada pendapat sendiri lah, okay. So kita bukannya nak malukan tempat KLIA ini tak bagus untuk pergi orang buta, jangan pergi. Tak, korang boleh pergi. Mungkin kalau korang pergi nasib korang lain lah kan. Kalau Kacang dia bernasib buruk selalu. Okay. Betul. Right. Tapi ada baik juga. Sebab yang blind lain masalah mata je. Masalah apa? Mental. Kacang jawabkan soalan. Alright, so kita nak pergi seterusnya ke Lokman Bulu. Apa yang tempat yang kau rasa tak accessible lah? MAB. Aku rasa aku tak mention lah mana dia macam dia kawasan perumahan, dia apa? Flat, kawasan flat. Aku pernah pergi masa tu. Ada dia area kalau aku sebut mana dia klise apa nampak sangat kan. Obvious sangat. Tak apalah aku tak tapi adalah satu kawasan flat ni. Dia bukan accessible, dia satu macam cerita Pak An tadi lah, dia dari segi longkang dia tu yang tak tertutup kan. Sebab masa tu aku pernah sekali daripada flat tu, masa tu aku nak pergi Kajang rasanya, seingat aku lah. Aku nak pergi Kajang. Lepas tu aku order Maika kan. Masa tu time hujan pula. Lepas tu masa aku turun tu, aku tunggu depan lift, aku bawa ni lah, bagi tahu apa driver Maika tu aku ada kat blok mana apa semua. Lepas tu bila dia dah sampai, aku pun keluar lah pergi dekat macam depan flat tu lah kan. Lepas tu aku boleh terjatuh dalam ke longkang dia, aku rasa sampai pinggang kot, aku rasa sampai pinggang aku. Dalam ni. Aku boleh terduduk kat situ kan. Tapi yang tak ada gelarnya, aku bangun, kebetulan masa tu ada seorang budak tolong angkat aku semua. Aku bangun, lepas tu aku pergi ke arah kereta tu lah, Maika tu kan. Aku masuk dalam kereta tu, dia boleh gelak je kat aku jatuh tu. Kurang ajar tu. Kau bagi tahu aku tak nampak kan? Dah bagi tahu lah. Sebab memang aku jalan situ memang bawa tongkat apa semua lah. Dia boleh gelak je, bukan dia nak turun tolong ambil ke apa. Kan? Dia memang dia dah ada depan tu, dia nampak aku jatuh. Dia buat dia duduk dalam kereta tu. Yang tu tak ada berdarah lah. Rasanya tak ada berdarah kat situ. Kepala kau tak terantuk tebing tu, bahaya tu. Tu. Tapi dia besi longkang. Dia tak tutup dari segi safety lah, dia macam kurang sikit. Aku rasa tak patut lah dia gelakkan untuk kau. Lain lah kalau dia member kau kan. Macam kita dengan Kacang. Tak boleh lah gelak Kacang. Apa dia ikut rumah. Semoga yang dia gelak tu pun tak terjadi dekat family dia macam tu. Katanya dia dah biasa dengan budak-budak blind, kata dia selalu ambil budak-budak blind kat dia, cuma blok lain lah, budak-budak basking katanya. Tapi dia malas nak keluar dari kereta. Dia pun tak tolong. Sama. Bodoh Greg. Apa yang sama? Apa yang sama Kacang? Ya, dia dah tahu orang buta tu jalan, walaupun nak longkang, tolonglah walaupun hang nampak ke sama mata. Walaupun dia dah tahu Luqman ada kat mana pun, sekurangnya dia tolonglah. Nak bagi ke arah kita. Tapi yang bagusnya masa tu aku nak pergi Kajang kan. Lepas tu aku order Grab tu dekat MRT mana aku tak ingat, tapi jauh lah kan, untuk pergi ke Kajang tu. Jadi dia tak hantar aku ke
Tempat yang kau- stesen yang aku order, yang aku booking dia hantar ke tempat yang lebih dekat lah. Itu okey. Ada jugalah baiknya kat situ kan. Okay, Jadi lebih mudah. kiranya flat yang kau kata tu, flat tu banyak orang buta stay ke macam mana? Oh. Apa Macam tahu je mana ni kan. Tapi tak apa, nanti Tu kita lah. cerita. Tak pernah dia stay belakang. Ha. Tapi itulah aku Banyak rasa orang. mungkin apa nama orang kata kalau kat flat ada apa JKKK Tak tahu. tak ada Tapi selalunya kalau ni. sebab tu first time kot aku Tetangga. gerak seorang. Apa? Biasa Sebab berteman lah. aku pergi biasanya jalan ramai-ramai dia orang bagi tahu mana ada tempat, mana ada longkang semua kan. Jadi dia orang dah biasa dan dia orang ada yang nampak juga sikit-sikit kan. Jadi dia orang boleh tahulah mana ada longkang semua kan. Aku tu first time lah aku gerak solo kan, sebab aku pun bukan nak pergi mana, nak pergi bawah tu lepas tu terus naik kereta kan. Jadi tahu Tak apa teruskan. Jadi aku pun tak adalah minta tolong nak minta dia orang tolong hantar ke bawah ke apa kan. Just pergi turun lift lepas tu tunggu kereta kan. Jadi aku itulah safety lah, aku rasa kurang sikit dekat situ. Ya man, tak apa man. Mungkin rukun tenaga dekat flat tu lah kena buat sesuatu lah untuk longkang kan. Aku rasa benda tu memang perlu kot. Takkan kau nak tunggu sampai orang cacat dulu sampai kena kan. Alright, so kita nak pergi seterusnya ke Acik Pinky. So macam mana Acik? Kat mana tempat yang kau rasa paling polak lah? Polak tak tahu orang utara panggil mana. Macam mana? Pelak. 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 Polak. Hari. Kat mana? Aku nak spesifik tak erti lah, tapi aku tempat yang contoh macam kau nak buat sesuatu urusan menulis. Contoh macam aku pernah kena kat JKM banyak kali. Contoh macam nak isi borang apa, dia tak accessible lah. Macam kita minta tolong dia tuliskan ke apa ke, dia tak tolong. So kau pandai-pandai lah kat situ, kau tanyalah siapa-siapa yang minta tolong tulis ke apa ke, sign ke apa ke. Macam aku pernah kena kat JKM, selalu lah JKM aku kena. Kau masuk tu kira macam, dia kalau macam nak interview ke apa kan, dia kena ada bilik-bilik kan. Betul tak? Betul. Dan tak setiap bilik tu setiap tahun sama. Dia macam tu, bila kau masuk kau tanya bilik berapa tu, dia cakap gitu lah. Tu belah kanan. Kau fikir belah kanan ada 8 bilik gitu. Jono kau buka satu. Ni nak interview Syamil ke? Tak. Kau bayangkan aku pernah kena gitu. Boleh kata setiap tahun lah aku pernah kena gitu. Tapi aku memang setuju dengan kau. Aku rasa JKM memang macam tu. Pegawai JKM lah, staff dia. Sebab mungkin dia orang dah lali dengan OKU. So dia orang dah macam lantak kau lah, pandai-pandai kau lah. Itu dekat tabung haji aku pernah kena. Tabung haji aku pernah pergi dengan member aku yang tu. Borang pun macam tu kak, minta tolong borang ke apa ke nak isi-isi ni. Kau fikirlah sendiri, dia takkan tolong. Sebab dia kata ni privacy awak lah, apalah, nombor peribadi lah, apa benda. Aku sampai tak boleh brain kat situ tu. Oh kau macam tu kau nak minta, kalau tabung haji? Aku pernah dulu aku pernah kena. UTC aku pernah kena kat UTC, nak cari tiket. Nak cari tiket dan nak tengok bas. Kau bayangkan lah, nak tengok aku dengan Amar macam tu, nak pergi kenduri kahwin Mirul. Sama ni cerita ni. Tu tak apa. Okay. Lah. 2019 kan, okay. Yang bas ni gila lah. Yang bas ni dia kau bayangkan kan, kita yelah tak nampak bas kan. Bas tulis apa benda apa, pergi tengok banyak ada 5-6 biji bas ni. Tak apalah, pergi tanya kaunter tu, ni aku ingat ke nama brand bas tu, malah nak sebut lah company tu kan. Pergi tanya nama ni, dia kata dah jalan. Aku dengar Amar tu hang. Tengok jam lagi setengah jam ni, takkan dah jalan kan. Padahal bas tu tak sampai lagi, tapi dia kata dah jalan. Kau bayangkan kita orang punya gelabah tanya tiket baru apa semua. Yalah sebab dah jalan kan, automatic burn kan. Last sekali tanya kaunter tu macam tu je lah. Dah jalan. Cari labah lain.
Lepas tu kita orang macam tak puas hati, jalan pergi tanya driver. Ada satu driver ni kata, bas ni tak sampai lagi dik. Bayangkan kat situ kita orang punya, yelah bila kau dah terlepas bas ni jadi gelabah lah. Betul. Aku tak suka benda-benda yang ni lah, yang tak accessible dengan minta tolong dan tak nak tolong. Terutamanya bahagian tulis lah. Gitu. Kau tak marah balik dekat ni, kat kaunter tu? Adalah juga bertengkar. Saya tak nampak ni, saya buat keluar kat OKU pun ada. Saya tak nampak nak tulis ni. Macam mana saya nak tulis? Nak isi-isi benda-benda ni kan. Tapi kalau nak ikutkan tabang haji lah kan. Ni experience aku tabang haji. Aku tekan je nombor tu. Sampai ke kaunter tu, bila dia tengok kertas aku kosong, aku suruh dia yang tuliskan. Saya tak nampak tuliskan lah. Padahal aku nampak je nak tulis, tapi malas lah. Dia tolong aku lah. Buat macam ni cik. Keluarkan handphone. Aku dah dengar budak-budak blind selalu buat yang tu. Keluarkan handphone, rekod. Lepas tu minta lah siapa-siapa. Kalau hang pergi berdua kan, minta member hang tolong rekod kan. Apa respon staff kat situ dekat engkau. Bagi lah. Share. Ada tu orang buta ni lah, ada budak buta kat masa tu dia makan kat kedai. Lepas tu macam mana entah kira macam pekerja kat situ salah buat kira macam mana lah. Lepas tu dia keluarkan phone. Lepas tu dia rekod cakap okay, ulang balik apa yang abang cakap tadi. Terus tak jadi. Terus dia dapat. Gila. Tu memang custom. Tapi kebanyakan aku kalau ada urusan betulan-betulan ni, aku dah ni dah macam aduh macam mana ni. Kebanyakannya aku kena gitu lah. Tulis sendiri boleh. Saya sibuk ayat-ayat klise tu lah. Saya ada urusan lain ni. Awak carilah siapa-siapa kat situ tolong tulis. Ada aku pernah kena gitu pada. Kau bayangkan time tu. Kau seorang ni. Terpaksa lah. Kau tebal muka lah, minta lah tolong. Assalamualaikum, saya tak nampak ni, boleh tolong tuliskan lah. Kadang kena palau ada. Macam usah atas bawahan. Ya ke tak nampak? Apa semua kan. Ada kat macam tu kena. Sepatutnya lah kalau tempat-tempat yang ada urusan-urusan bertulis ni kena alert, kena sediakan lah, kena alert lah. Betul. Bukan semua orang normal lah. Betul. Dan tak semua orang pun boleh membaca juga kan. Ada juga orang yang ada masalah nak membaca. Okay. Bukan nak kata orang membaca ni bodoh ke apa tau. Maybe kebanyakannya orang yang lebih tua kan, dia lebih memahami Jawi sebenarnya. So kau kena faham lah kan benda ni. Ini memang diperlukan. Okay, seterusnya kita nak pergi ke Danish Dengki. Tempat mana kau rasa paling hawau sekali? Hawau tu dah menunjukkan dah kat mana aku nak cakap. Kat sana tak accessible aku nak bukan nak cakap tempat mana, tapi kebanyakannya kan kawasan melancong diorang ke apa ke, tapi tu yang lain. Tapi ni yang betul aku nak cakap ni dekat diorang punya stesen bas diorang. Kata tak semua tahulah kan macam mana. Dekat situ aku rasa memang langsung tak accessible, sebab bila kau turun je daripada bas tu, tentu kau daripada mana, KL ke apa kan, dia akan berhenti kan kau kat tempat tu lah kan. Bila dah stop kau kat situ, lepas kau dah keluar tu je memang akan ada masalah, sebab nak masuk ke dalam tu je jalan memang dah belit-belit, dan nak tunggu orang tolong tu dalam kata 10 kali tu mungkin dalam 1 atau 2 kali je kau dapat bantuan. Selebihnya diorang ni aku tak tahu lah, diorang ni ingat kita orang buta ni main-main ke apa kan, sebab kadang-kadang dia macam nak tolong bagi arahan tu, macam ada kita sesat jalan tersasar apa kan. Okey sana okey kiri sikit, okey belakang, okey sana. Aku rasa itu adalah arahan yang paling stupid lah yang manusia pernah buat macam tu kan. Dia cakap gitu tapi dia tak datang pegang apa langsung, tak ada. Dia bagi tahu, dan sepanjang aku jalan dekat dalam tu kan macam kiri kanan kan kedai-kedai kan. Yang mana sebab kadang-kadang yelah jalan kadang-kadang tak tahu straight tak straight kan. Kadang-kadang nak masuk kedai orang. Dan bila nak masuk kedai orang tu, barulah orang tu akan macam tergigit. Jangan situ. Sana. Aku memang aku buat pekak je kalau orang cakap sana tu, aku memang akan teruskan.
jalan je ikut aku punya rasa ni. Kau jadi Dan sepanjang kau nak keluar tu, kau akan dengar ada orang bercakap di tepi-tepi lah kiri kanan tu macam, tak nampak dia tu buta dia tu apa masalah dia yang belah sini pula. Oh, ada macam tu. Lepas tu ada lah yang jerit-jerit. Terus. ingat pasal malam bodoh tu. Okay, sekadar cakap gitu, command lah. Orang panggil apa? Command bagi arahan. Tapi arahan. Dia tak datang tolong Gila. Aku tak tahulah. Kadang-kadang nak salahkan dia ni 100%. Tapi aku sambung sikit lah. Betul lah. Sebab pengalaman aku dekat stesen bas pun, bila kau dah sampai tu, aku tak suka gila stesen bas. Kalau kau ingat zaman-zaman dulu, stesen bas yang parking terus dekat yang orang family boleh datang ambil. Kalau kau ingat lah zaman-zaman dulu. Zaman sekarang kan, yelah tak boleh kata lah. Zaman sekarang kan yang canggih-canggih, bertingkat-tingkat bagaian. Kau sampai tempat lain tu, kau nak cari turun eskalator bagai. Dulu dia macam turun kat bus stop je. Bus stop man. Ya, betul man. Terus bus stop dan turun-turun kau dah boleh, family kau boleh sahut kau ke apa. Tapi yang sekarang ni yang dah canggih ni, station. Aku pernah turun dekat apa tu Pak, dekat Jepun tu. Jepun pula dah. Dekat Tokyo. mana tempat kau? Tempat kau apa? Ipoh. Aku sama. KLIA 2. Ipoh. KLIA 4. Sorry. Better tadi. Oh. Aku pernah turun dekat Ipoh tu, kau bayangkan nak cari jalan keluar tu bapa. Sesat-sesat aku dengan Fendi. Aku kebanyakan dengan Fendi je. Ya, selalu Fendi memang banyak sesat Aku sekali man tak silap aku time tu pergi mana tak ingat lah. Tapi adalah sekali nak turun bawah ni, mana jalan keluar ni. Rupanya kau kena belok sini, belok sana. Pening tu stesen bas ni. Yelah, betul lah. Ipoh. Stesen by Ipoh. Betul lah. Ahmad Jaya aku, tak silap aku. Ya, yang tu lah yang Pak An cakap, Meru Sekarang dah aku macam mana Meru. aku turun, aku tak ingat macam mana aku turun tu. Sebab aku daripada Terengganu turun sana kan. Aku rasa ada 2 stesen bas tau. Terminal Meru ni, satu lagi yang dekat dengan Kinta Valley tu lah. Yang tu tak. Dan satu lagi ada Medan je. Kit. Satu lagi kat Medan Kit. Aku pun tak ingat mana. Tu, tapi dia selalu bertingkat lah. yang tu pergi jalan kaki kan. Yep. Daripada Kinta Valley tu nak pergi Medan Kit kan. Yep. Pergi jalan kaki je. Kita Valley nak pergi Medan Kit. Bukan? Bukan kot. Okay Nish, Hawa. Nish. Sambung cerita pasal Hawa. Kalau kau nak tambah sikit ke pasal Hawawan? Hawa. Tak ada aku nak sambung semua macam kadang-kadang tempat yang macam ni ya, sebab dia tempat yang komuniti yang kurang dengan orang macam ni kan. Aku rasa mungkin itu faktor dia mungkin tak ada ni lah, tak ada pendedahan ke, tak pernah tahu ke apa kan. Tapi itu bukan bermakna tempat tu yang tak accessible tu, maknanya kita tak boleh nak jalan, tak boleh nak adapt kan. Tapi bila dah biasa-biasa tu, lama-lama kau kena cari sendirilah apa checkpoint yang kau boleh rasa dekat situ, apa tanda-tanda yang kau boleh rasa bahawa kau dah sampai kat sini. Aku dah kat sini. Dan bila kau sampai kat situ, okey dah, aku dah nak sampai. Itulah untuk memperbaiki tempat-tempat yang tak accessible. Sebab kalau nak tunggu dia orang buat untuk kita, memang takkan. Betul. Tapi aku pelik juga tu yang duk jerit-jerit kat kau kanan kiri, bukan seorang dua cara tu. Ramai tu. Itu selalu. Memang selalu. Kalau kau nak, nanti jom kita. Dah boleh lah. Tak boleh brand. Aku takkan tak ada seorang yang rasa nak datang pegang bahu kan, tarik jalan yang betul ke apa ke. Gila. Susah je. Dia nak cakap ada tapi tak ramai. Ya. Tak, macam Dennis cakap tadi, pendedahan. Kadang tu ada yang nak tolong tapi cara pula yang tak betul kan. Saya tak tahu betul. Yang dia tarik tongkat macam anjing tu kan. Tu aku. Tu lah. Nak bila perempuan, selalu perempuan tau yang pegang yang tu. Aku nanti kalau aku nak minta pegang dia kan, dia ingat aku nak ambil kesempatan kan.
Jadi aku pasrah je lah, biarlah dia pegang tongkat aku. Maksud aku tongkat white can lah. Alah, so aku rasa sebenarnya macam kita tahu kan, semua tempat ni patutnya kena bagi accessible lah, tak kisahlah kepada OKU peralatan ke, OKU pendengaran ke, ataupun OKU fizikal, maupun OKU mental sekali ya Kacang. So Ya betul Kacang. KLIA kena banyak untuk OKU mental tu. Kalau dia tak nak buat untuk semua tempat kat dalam Malaysia, mungkin boleh buat kat satu tempat kat ibu negeri dalam Malaysia ni lah kan, at least kan. Takkan semua orang buta nak duduk kat KL kan. So aku rasa kita pun dah 1 jam lebih dah ni. Aku rasa kita patut end sampai sini dah kan. Tak ada cerita daripada Kacang ni. Kacang nak KLIA tadi? Man, babi man. Dia man. Alright, so kita nak endkan kita punya podcast sampai di sini saja. Alright. So aku harap korang nantikan kita orang punya update depan ni, sebab kita akan ada satu podcast punya interview, Koyak Podcast punya collaboration orang buta yang buat puisi. Okay, orang buta yang buat buku puisi untuk orang normal baca. And then sebenarnya aku ada nak cuba invite kawan kita iaitu Icon Batu Korau juga untuk interview, tapi dia segan. Tapi kita tengok dulu macam mana. Mungkin kita boleh buat podcast kali mengenai Born Blind kan. So aku nak tahu juga pasal Born Blind apa beza kan versus Adult Blind kan. Yes. So dan mungkin akan ada lagi banyak lagi collaboration selepas ini. Okay, so sampai di sini saja dulu Koyak Podcast. Korang boleh pergi ke kita punya social media, Facebook, Instagram, boleh tekan butang follow, boleh tekan butang like. Alright, kalau korang suka video ni, subscribe, jangan lupa. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like. Kalau tak suka, korang boleh tekan butang dislike. Apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk kacang-kacang kat bawah komen ni, korang boleh tulis komen. Apa aku akan mukulakan dulu nanti. Baik. Cari. Hey, muka Luqman memang selalu babang. Babi hak jadah. Untuk closing bio. Alright, lalu assalamualaikum. Koyak Podcast. Bye. Luqman memang gampang. Hai, cari papan. Gampang.